Assalamualaikum, selamat pagi. Kita berada di Pusat Perubatan Industri Malaya. Pagi ni kita hantar awal kita main kerja. InsyaAllah siapa yang dengar ni, kalau boleh like ke, boleh share ke, terima kasih. So pagi ni memang tak ada, rasanya tak ada yang nonton pagi ni. Tapi ada beberapa list yang nak diceritakan kat sini. Okey. Pertama sekali live Facebook. Okey. Live Facebook untuk aku, untuk Tycoon, untuk secara umumnya Facebook aku ni bukanlah untuk aku berjual barang. Aku tidak menjual barang di Facebook. Aku hanya iklan di Facebook. Sekiranya ada orang nak beli, alhamdulillah. So aku akan buat order melalui Telegram ataupun WhatsApp group, Telegram group ataupun WhatsApp group lah. So kat Facebook semata-mata, Facebook channel sendiri ni adalah untuk aku menceritakan apa yang so point dia bagi tahu dulu. Pagi ni live Facebook ni, Facebook sendiri aku ni adalah Facebook yang aku mengenengahkan aku punya self introduce. So aku memperkenalkan diriku adalah sebab aku seorang peniaga daripada aku meniaga barang Cina. So seluruh Cina tu aku akan pergi insya-Allah. And then so nak QC barang ke, nak cari barang ke, so itu memang tugas aku lah. So live Facebook aku hanya menceritakan apa yang aku buat pada hari ini, apa yang aku buat pada hari-hari yang seterusnya. So apa yang aku akan bagi tahu, itu fungsi Facebook. Aku punya Facebook, live Facebook di hai selamat pagi Puan Mastura, Kak Mastura. Live Facebook ni aku tidak hardcore ataupun orang kata aku tidak menggunakan live Facebook di Facebook sendiri ni, personal Facebook. Aku tidak buat apa-apa jualan. Melainkan kalau aku nak buat jualan, mungkin aku akan pergi tukar ke masuk ke page, Facebook page yang sedia adalah Tycoon Trading. Ada beberapa page lagi lah yang aku sendiri handle sendiri, insyaAllah. And then yang berikutnya adalah Tycoon ni seorang manusia yang di antara ramai-ramai rakyat Malaysia yang buat bisnes jadi middleman. So kita ada dua phone kat sini. So itulah, kejap tengok kiri sikit, tengok kanan kan. Kejap. Itu kan. So nak bagi tahu yang Tycoon adalah middleman, orang tengah yang menghubungkan antara pembeli dan penjual. Pembeli daripada Malaysia dan penjual daripada China. So aku banyak kontak daripada China. So yang daripada Malaysia ni, yang mana mencari barang, so aku akan kontak customer, kilang atau supplier untuk menghubungkan, untuk menjadikan satu-satu benda tu, satu-satu projek tu lancar dan sukses. So itulah fungsinya aku sebagai Tycoon Trading China ni. So orang yang menghubungkan inilah, nak cari barang murah ke. So aku adalah orang tengah. So aku adalah middleman lah untuk mencari barang ke China. So tak kira lah, ada barang yang aku cari sendiri, aku jual. Jual pun aku menggunakan platform orang lain. So aku tidak menjual 100% aku yang jual sendiri, bukan. Sebab aku sendiri, aku beritahu, aku tidak pandai untuk berkata-kata dalam menjual barang di Facebook. Tapi aku boleh introduce apa barang yang bagus, apa peluang yang ada, apa kemungkinan yang boleh dibuat dengan China ni. Okey. So yang ketiga adalah pull order. Pull order ni apa barang yang bagus, apa barang yang murah, apa barang yang boleh orang kata ada minat, ada interest kepada orang-orang yang nak beli. So aku akan cuba masukkan kat dalam Telegram. So bila tengok kat Telegram dia berminat,
So aku akan letak spek, kuantiti, harga, so semua boleh tengok di Telegram. So dengan tengoknya di Telegram, so information tu kat situ rasanya insya-Allah complete, solid dan boleh boleh dinilai lah dekat situ kan. Okey. Hai Toke, selamat pagi. Toke Kambing. Ini siapa nak buat akikah ni boleh cari dengan Khairil ni. Khairil Aizat. So hari ni sepanjang hari aku akan berada di kawasan PJ dan lebih spesifik lagi di Universiti Malaya. So kalau ada nak jumpa boleh Roger, kita jumpa. Tapi minum tak boleh. So sekadar sembang kosong sahaja. Okey. Dan yang keempat adalah aku tidak pandai jual di Facebook. Di live Facebook. Sebab nak jual live Facebook ni pertama kena petah berkata-kata petah berkata-kata dan pandai dan kenal barang. Facebook pun sekarang ni aku pun petah berkata-kata tapi ada masa-masanya. Aku punya mood pun ada hari naik, ada hari turun. So dekat sini aku nak bagi tahu dan aku buat masa ni tidak ada tim yang boleh menguruskan hari-hari awal Hafiz. Asyik. Alhamdulillah, insya-Allah. Doakan yang terbaik untuk sahabat-sahabat kita. So, aku tidak pandai berjual di Facebook melalui live. Contoh macam jual, belilah gam ni, belilah stapler ni harga murah, hanya 15 orang je. Macam tu aku tak berapa pandai untuk kendalikan satu-satu barang. Dan benda ni perlukan satu experience yang bukan semua orang memiliki untuk apa orang kata bakat untuk jual secara live, lebih kurang macam tu. So aku hanya lebih banyak bercerita apa yang akan aku buat, apa yang aku bakal buat, dan apa peluang yang ada, dan apa kemungkinan yang bakal berlaku. InsyaAllah macam tu lah. Mungkin. So yang kelima, tu yang keempat tadi aku tidak pandai berjual atau menjual di Facebook live. Maksudnya aku tak boleh jual dengan skala yang apa orang cakap, skala pantas, skala yang cepat, Cargas punya ni. So aku tak pandai yang tu. Satu itu adalah satu kelemahan untuk diri aku dan aku terima itu. So yang kelima adalah aku hanya di Facebook ni aku menggunakan platform Facebook live untuk bercerita apa peluang yang ada kat China, apa peluang yang ada yang kita boleh buat, macam mana nak buat, macam mana nak pergi ke China mula-mula, macam mana nak masuk ke China, bagaimana nak mulakan ke China, macam mana nak kenal pasti apa barang yang kita boleh berniaga. Sebab kebanyakan orang, aku bagi tahu, orang yang menjual di Facebook live, dia sendiri, aku sangat yakin, dan dia sendiri pun tidak akan bercerita seperti mana yang aku bercerita pada sekarang ini. Okey. Ceritanya adalah aku akan cerita macam mana proses nak pergi ke China, perlukan visa, perlukan hotel booking, so untuk ke embassy. So lepas tu kat sana macam mana, situasi kat China macam mana, proses dekat China macam mana, proses pembelian tu itu sendiri macam mana. So banyak proses yang aku akan bercerita di Facebook ni. Dan aku nak bagi tahu sekali lagi, point aku buat Facebook live, di setiap kali aku buat Facebook, aku banyak bercerita mengenai China, apa yang ada kat China, apa yang best kat China, apa yang tak best. So apa peluang yang ada. Antara tempat-tempat yang selalu aku pergi adalah Hong Kong, Shenzhen, and then Guangzhou. Dan tiga tempat ni adalah tempat yang paling favorite lah aku akan pergilah, sebab dia dekat dan tempat yang memang hotspot untuk aku cari barang. Kalau aku nak cari barang original, aku akan ke Hong Kong, buat kaji selidik sikit, buat kajian, buat survey, and then pergi beli phone. Sambil pergi beli phone tu, yang order,
And then aku akan pergi ke Luang Kai Fong, pergi ke Kennedy Street, Kennedy Road, so pergi ke mana lagi? Wan Chai, pergi ke Mongkok, pergi ke Kowloon, pergi ke Shih Hampo. So tempat-tempat yang macam ni aku pergi untuk kenal pasti barang, tengok barang ni legit tak legit. Sebab di Hong Kong, walaupun dia Hong Kong ni adalah bekas daripada China, dia tidak peratusan untuk menjual barang fake tu sangat rendah. Mungkin ada, tapi itu jual di Ladies Market dekat Kowloon, dekat belakang pada Lam Ham Mall. So boleh kat sana adalah, tapi harga pun tak berapa, tidaklah semurah yang berada di Guangzhou. So barang tu dah import. Pertama sekali barang tu dah diimport, dan keduanya barang fake. Bila barang fake import, so ini barang yang mahal lah. So apa yang aku kata mahal tu, seperti fridge magnet. Aku beli fridge magnet untuk Disneyland dekat Guangzhou, 10 yuan dapat 3, dapat 4. So di Hong Kong $10 aku baru dapat 3 dan 4. So $10 satu, $10 2 atau 3 pieces. So aku nak bagi tahu kat sini, aku hanya cerita di Facebook ni, aku hanya cerita peluang. Aku hanya bercerita apa yang ada. Aku hanya bercerita macam mana nak kenal pasti barang. So macam mana nak guideline untuk buat satu nak mulakan berniaga. So aku tidak pandai, aku terus terang kau beritahu, aku tak pandai berniaga di live Facebook. So untuk kenal, bukan semua orang memiliki skill untuk berniaga kat Facebook. So dia nak introduce barang dalam masa singkat, bla 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 bla. So aku tak pandai yang tu. Beritahu terus terang beritahu. So yang keenam ni, aku akan cerita bagaimana nak ke China, dengan bermulanya pergi ke China. Macam mana nak pergi visa, macam mana nak pergi booking hotel, macam mana nak pergi daripada airport ke hotel, kos berapa, macam mana nak elak kena tipu. So aku akan bagi guideline untuk benda-benda macam ni. So sebab kalau Google atau search dekat Facebook, business borong China. So banyak orang yang buat business ni. So tak perlu pergi dengan aku pun. So boleh pergi dengan mana-mana individu yang rasa berkenan, yang rasa orang kata apa, lapang dada. Kalau pergi dengan dia tu macam boleh kira friendly, boleh pergi sembang tepuk bahu, bagai tepuk tampar. So malam mungkin ada aktiviti yang best yang dia boleh provide. So sebab berniaga ni tak semestinya, kalau nak pergi China ni, kalau nak pergi ke China tak semestinya nak kena pergi dengan aku. Tapi kalau rasa senang hati untuk pergi dengan aku akan bawa mungkin tak lebih daripada 5 orang. Satu grup tu mungkin tak lebih 5 orang. Sebab aku kena kejar, satu hari aku kena kejar 3 atau 4 tempat. So aku kena, untuk dapatkan semua orang punya permintaan. So kalau seorang ni nak pergi beli seluar jeans, seorang ni nak pergi beli baju. So kalau tempat yang sama, jeans dengan baju, okey, satu tempat. So kalau kata ada seorang lagi nak pergi ke tempat sukan, so aku kena so aku kena tinggalkan orang yang kat baju ni. Okey, hang tunggu sekejap kat sini, dan aku bawa pergi ke tempat sport. So aku kena kejar benda tu. So KPI dia satu hari 3 atau 4 tempat untuk aku bawa. Sebabnya hari pertama aku kena bawa ke tempat-tempat borong, ke tempat-tempat yang biasa orang bawa. Dan aku tidak mempunyai priority untuk aku sendiri punya bisnes. So aku punya bisnes adalah pertama sekali aku akan bawa orang pergi ke China. Itu satu. Nombor 2, priority dia bila sampai ke China, aku akan utamakan pelanggan aku. So kalau aku nak beli baju, so kalau aku bawa orang tu pergi beli baju, so aku akan tumpang beli baju. Tak kira lah selai ke, 2 helai ke,
untuk pakai sendiri. So matlamat dia sekarang ni untuk cerita dia sekarang ni, aku bila pergi ke China, dia customer is priority dia lah. So keutamaan aku adalah customer. Itu yang aku selalu cerita kat Facebook sekarang. Nak pergi cari barang sukan ke, kasut sukan ke, selipar, baju, handbag, even barang-barang dry food ke. Dry food ni seperti macam dry seafood lain, dry food lain. Dry food is ke kacang, walnut, pekan, pine nut. Tu kat China insya-Allah murah lah berbanding Thailand. So untuk dan yang kata di China ni, nak tanya halal tak halal, aku pun tak pasti. Tapi ada juga penjual yang Muslim yang kita boleh dapat barang-barang dry food, dry nuts ni. Ada pekan, ada walnut, ada macadamia, ada pine nut. So ada macam-macam lah, macam-macam nuts ada. So ada even ada gula merah yang mempunyai rasa apa tu bunga tu warna purple. Tak aku ingat, tapi dia warna purple lah. Ada yang paling biasa orang beli adalah gula merah yang mempunyai daun bunga ros. Tu yang paling banyak lah sekarang ni. Dan 1 kilo kalau tak salah ingat 1 kilo lebih kurang dalam RM20 macam tu. Tapi dia block, dia cube, dia macam ice cube kan. So fokus dia sekarang ni, point dia sekarang ni, aku bercerita dekat Facebook live ni, aku menceritakan barang yang aku bukan hardcore berniaga di Facebook live sekarang. Kalau aku nak berniaga Facebook live, aku akan ke page, kerana kat situ mungkin aku akan dapat crowd yang orang boleh like page. Okay, apa fungsi aku di Facebook? Aku akan selalu post barang di Facebook, apa yang ada di kilang, apa lebihan kilang, apa stock lot yang sediasa ada. Okey, untuk faham stock lot ni adalah satu produk yang mana stock lot ni adalah lebihan kilang yang mana menjual pelbagai jenis barang yang lebihan daripada kilang, yang mana kilang ni yang telah diorder oleh outlet atau company yang menjual barang-barangan branded. Contoh seperti Bathing Ape, Patagonia, Nike, Adidas, Puma, AC, lepas tu Max Mara, tapi tak tahulah, nama tu tak ingat sangat, nama tak faham. Tapi Max Amara, kod yang Max Amara ni, dia punya butik yang paling dekat kat China adalah di Hong Kong lah yang aku nampak. Lepas tu pelbagai barang branded, tapi barang ni dia datang dalam stock lot ni, dia datang dalam kuantiti yang tak banyak. Dia datang, contoh macam satu kedai ni menjual barangan stock lot. Dia mungkin contoh macam aku beli hari tu, barang stock lot adalah jogger track Nike. Dia kalau dekat butik dia lebih kurang dalam 100 lebih lah duit Malaysia. So aku beli dekat China. Dia yang menjadikan dia stock lot tu adalah salah satu sebabnya seluar tu hanya ada miss yang tak jahit adalah di bahagian poket. Seluar tu aku beli pada harga RM45 setelah convert lah. So fungsinya Tycoon ada dekat Facebook, aku akan menceritakan barang apa yang ada. So aku seperti barang-barang stock lot ni, itulah tu yang aku menceritakan barang-barang stock lot, apa yang ada, apa yang tak ada, apa yang barang kopi. So fungsi Tycoon Trading ni, Facebook ni
Aku hanya tunjuk macam ni lah barang-barang yang ada. Kalau barang yang boleh beli sikit, aku tunjuk. Beli barang banyak dalam kuantiti yang banyak. Contoh macam pakaian-pakaian stock lot ni. Pakaian stock lot untuk hari ni close order untuk baju super dry stock lot. Stock lot tu dia ada 1,500 pieces. So tapi minimum ambil 30 helai. So aku dah ada 30 helai dengan harga RM20. So aku bawa balik benda tu. Itulah fungsinya aku berada di Facebook. So aku tak menceritakan, aku tak cerita kata aku pandai berniaga, so aku buat live, aku jual barang. So jarang sekali aku akan buat live menunjukkan aku beli barang dan aku akan jual barang tu semula. Jarang sekali, sangat-sangat jarang. Melainkan aku ada dekat China, and then aku beli barang, sebelah siangnya, sebelah malam aku akan buat live dan aku akan ambil order di kala itu. Okay, selamat pagi sekali lagi siapa yang tengok ni. Aku adalah Tycoon Trading China atau Fahmi yang duduk di Ceras, tinggal di Ceras. So sekarang pagi ni ada dekat Universiti Malaya, PPUM, Pusat Perbelanjaan Universiti Malaya. And then cuma nak bagi tahu sekali lagi, siapa yang tengok live ni, kalau boleh share, mohon jasa baik untuk share, sebab aku nak bagi tahu apa fungsinya aku berada di Facebook. Dan aku ingin aku ingin cari kawan, aku ingin cari bisnes, aku cari peluang-peluang bisnes. So orang yang nak mulakan bisnes secara kecil-kecilan, aku boleh cerita macam mana nak mula, aku boleh ceritakan langkah-langkah yang awal. So aku bukan nak tunjuk kata aku pandai, aku tidak pandai sama sekali. Dan sehingga hari ini pun aku sedang menuntut ilmu juga, tak kira dengan siapa. Even aku ambil barang dekat China dan aku akan parking barang tu di Shopee dan aku akan jual di Shopee. Tapi aku akan ambil barang yang murah lah. So semua orang tahu di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di Shopee kebanyakan orang ambil barang di China dulu, mengeluarkan modal sendiri untuk beli barang di China, balik Malaysia dan parking di awal lah hari ni. Okey, untuk bawa balik barang tu ke Malaysia dengan modal sendiri untuk jual di Shopee. So itu fungsi Shopee. Jadi orang Malaysia kita lebih tertumpu dengan barang yang dijual dengan harga murah. Okey, dia lebih tertarik. So aku akan bagi tahu dekat China apa yang ada yang murah dan apa yang ada yang mahal. Tapi apa yang ada yang di China tu ada yang murah dan di Malaysia murah dan belum ada orang buat lagi. Itu fungsi aku berada dekat Facebook sekarang. Okey. Part yang ke-8 adalah boleh tanya dengan peniaga-peniaga yang berada di live Facebook, dijual, boleh tanya. Lillahi ta'ala, boleh tanya dia orang sama ada dia orang akan cerita tak barang tu ambil kat mana, harga kos berapa harga shipping, berapa harga proses berapa hari untuk balik ke Malaysia, pergi China dengan siapa. So benda ni sekiranya si peniaga tu boleh bercerita, tolong call aku, kita nak potong jari. Kita sebab semalam ada orang tegur kata aku menggunakan platform Facebook ni adalah untuk sembang kosong. So aku nak bagi tahu kat sini, aku bukan sembang kosong, aku hanya memberi maklumat dan memberi informasi yang berguna untuk orang nak mula berniaga dan orang yang sekarang ni orang mencari perniagaan baru. Sebab PKP dengan kerana COVID-19 ni, beberapa company, kawan-kawan aku yang mempunyai perniagaan senian berhad yang turnover pun setiap bulan tak kurang pada 300 ke 400 ribu, hari ni collapse, hari ni rebah. Semalam telah rebah lagi 2 orang director yang mana turnover dia pun 300-400 ribu sebulan
terlingkup. So dengan nada yang tak berapa elok, dengan nada yang sedih, dia sendiri menyatakan dia sedang dalam proses untuk melepaskan dia punya bangunan sampai tahap lepas bangunan. Dia bayar gaji pekerja dia separuh hingga hari ini, walaupun tiada menjalankan apa-apa urus niaga dan transaction di akaun bank tidak memiliki apa-apa. So kita hari ini yang main kontrak itu lain cerita, itu yang main projek itu lain cerita. So kita yang mana hari ini, yang mana kita mempunyai pekerjaan atau perniagaan yang masih boleh berjalan, kena banyak-banyak bersyukur. Sebab apa? Sebab kita masih diberi peluang, diberi ruang oleh Allah untuk kita bekerja dan bertugas untuk mencari rezeki lagi untuk hari ini. Sama juga dengan aku walaupun aku tidak ke China untuk mencari rezeki seperti biasa, untuk bawa orang pergi ke China, aku masih ada urus niaga dengan China. Dan alhamdulillah dan insya-Allah order setiap hari masih berjalan seperti biasa sehingga hujung bulan bulan depan. Alhamdulillah. Sebab tu aku suka berkongsi apa benda yang boleh diketengahkan lagi. So aku nak bagi tahu sekali lagi, poin aku kat sini adalah aku bukan orang yang hardcore berniaga di Facebook, buat live cerita jual kasut ni harga lelong. Bukan, aku bukan macam tu. So boleh tanya dengan mana-mana orang yang rapat dengan aku kat Facebook, atau yang kenal dengan betul-betul kenal dengan aku, atau betul-betul kenal dan di Facebook ni, yang boleh komen selalu, boleh bergerak, boleh bergurau senda apa semua tu, boleh tanya depa, boleh tanya demo-demo ni. Yang mana aku Tycoon ni bukan seorang yang berniaga di live Facebook. So okay, so aku nak bagi tahu tu. Poin yang ke-8 ni adalah poin dia, boleh tanya dengan mana-mana peniaga yang berada di page papaku lah, bosku lah. Boleh tanya dengan mereka ni, apa peluang yang aku boleh berniaga daripada China. So itu adalah beza dia antara Tycoon dengan peniaga Facebook peniaga online di Facebook. Bukan Facebook online Facebook, maksudnya peniaga live Facebook. So itu beza dia. Sama ada aku ni, Tycoon ni, seorang pembawa orang ke tempat untuk berniaga. Yang orang buat live menjual jam, menjual kasut, menjual beg, itu dia ambil barang dan jual sendiri. Cuba tanya dia, sama ada dia jual, dia boleh bawa orang pergi ke China tak? Dia boleh tak convince orang untuk beli barang? Dia boleh deal tak untuk dengan kilang? So itu adalah beza antara aku dan peniaga di live Facebook itu, ya. So point dia adalah aku tidak sama dengan inilah peniaga live Facebook tu. So last sekali, teguran yang baik untuk aku adalah macam semalam kawan aku kata, aku buat sentiasa buat live ni hanya untuk sembang kosong. So ada benda yang aku akan sembang kosong, dan ada benda yang aku bagi information yang penuh, tanpa ada dolak dalih dan ataupun inilah, tanpa ada selindung-selindung punya informasi. So kalau aku kata iPhone aku akan pergi beli dekat Hong Kong, aku akan pergi beli kat Hong Kong. So kalau barang tu pergi beli yang patut, barang-barang elektronik, kamera, CCTV, apa motherboard semua pergi beli dekat Shenzhen, so aku akan cerita beli kat Shenzhen. Barang-barangan branded untuk pergi beli dekat Guangzhou, aku akan pergi beli kat Guangzhou. So kalau aku pergi kilang untuk buat kasut, aku akan pergi Fujian, pergi buat jaket semua kat Fujian. So pergi tengok ikan, aku akan pergi ke Xiamen untuk pergi ke Kurum. So beza dia antara aku dengan orang yang
pergi jual di Facebook sangat berbeza. Kita adalah dua cabang pekerjaan yang berlainan. So kena faham tu. So tapi untuk teguran tu dan nasihat aku terima dengan baiknya. So aku akan ambil sebagai satu apa panggil teguran ni aku akan ambil sebagai satu untuk motivasikan aku lagi, untuk mana tahu lepas ni aku akan berjual di Facebook pula. So mudah-mudahan doakan yang terbaik. So insya-Allah kalau tak ada apa rantang, besok kita akan buka puasa di hari ni buka puasa di rumah. So besok kita akan buka puasa di Subang dengan brother kita KK Khairuka. So ada beberapa barang yang kita nak sembang dan kita nak ketengahkan lagi, sebab lepas raya ni orang masih terima gaji seperti biasa dan orang kurang berbelanja di luar. So ini adalah peluang untuk mana-mana orang, mana-mana individu yang nak berniaga online. Ini adalah masa yang terbaik. Lepas tu last point adalah, kalau orang yang ada kereta yang rasa macam nak buat part time dengan bosku, ini saudagar sayur. Siapa-siapa nak beli sayur boleh cari dia ni, Syahrizal Muhammad, tokek sayur di Ulangan. So siapa-siapa nak lock, beli terung, beli kacang panjang, beli cili, dia mempunyai ladang. Dia bukan kebun lagi, dia mempunyai ladang. So pastikan anda mempunyai lori yang kapasiti 2 tan ke 3 tan untuk deal dengan dia. Dia tak ambil yang sikit-sikit. Tapi kalau nak pergi beli kat rumah dia, itu boleh PM dia lah. So aku nak bagi tahu peluang sekarang ni, peluang yang ada buat masa ni, kalau ada kenderaan pickup, van, boleh pergi buat part time dengan JNT, GDEC, bukan GDEC, Pos Malaysia. Ada lagi satu yang warna kuning tu apa? Semalam member bagi tahu ada satu orang Cina ni, dia buat 11 hari tanpa henti. So bayaran yang kurier perlu bayar dia adalah RM2,700 untuk 11 hari. So bayangkan kalau boleh buat 33 hari. Janganlah kira sebulan tu memanglah 30 hari, tapi kita kira lah 33 hari. 33 hari tu DHL, yes. DHL. Betul. 33 hari kali dengan RM2,700 lah. Kita ni matematik memang lemah. 2,700 kali 3. So matematik tidak pernah, angka memang tidak pernah menipu. RM8,100 untuk 33 hari punya kerja. Okey tu. So untuk uncle-uncle, pakcik-pakcik yang buat taksi tu, sekiranya buat masa ni pelanggan taksi tu, penumpang korang, ini adalah masa yang terbaik untuk buat part time dengan DHL, JNT, Pos Laju. Yang lain tu saya tak pasti, tapi kalau dengan DHL tadi dia bayar 8,100, and then dengan Pos Laju dia akan bayar 6,000 sebulan. Di JNT satu parcel RM2. So sekarang ni benda yang lebih bagus adalah tidak perlu naik ke rumah customer. Just call, bagi tahu barang dah sampai, kita tak boleh naik sebab barang ada banyak. So boleh minta dia turun ke bawah untuk ambil barang. Tak kira lah di kondo ke apakah, just bagi tahu, dia akan datang lah. So replika motor. Sekejap, kita baca mesej. Okay, benda tu. So ada 10 poin yang kita nak beritahu pagi ni. So harap
Yang tak tahu atau yang tak kenal, okey, ini adalah hari untuk aku kenalkan diri aku. Dan boleh lepas ni sekiranya nak beli barang, nak cari barang, nak cari informasi untuk ke China macam mana step nak mula, so aku boleh ceritakan. Okey. Okey, tak ada apa lagi. So penuh. So ini adalah satu aku punya step. Sikit kali nak baca, sikit kali nak sembang benda yang aku rasa boleh bagi manfaat pada orang lain, aku akan catat dan aku akan cerita. Okey. Sekian, terima kasih yang tengok pagi ni. Nanti kita tunggu tengah hari ni kalau barang daripada China sampai, so kita akan unbox, tengok macam mana keadaan. Okay, bye. Terima kasih. Assalamualaikum.